2.3. Hai, banyak pula masalah pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Dan kamu berkata, wa antum faqat ahlu sunnati wal jamaah. Aina ilmukum bijanibi ilmi haula? Di mana ilmu kamu kalau nak dibanding dengan ilmu mereka? Wa aina wara'ukum wa taqwakum? Dan di mana waraknya kamu, sifat warak dan takwa kamu berbanding mereka? Apa yang kamu telah lakukan untuk Islam? Apa yang kamu dah buat untuk Islam? Selain daripada mencetuskan fitnah pada sebahagian masalah fiqh. Jadi satu masalah dalam akidah, cuba mempopularkan akidah yang sebenarnya hampir mati ataupun telah mati. Kemudian itu dalam bab akidah. Dalam masalah fiqh pula, kamu telah mencetuskan fitnah dalam masalah fiqh yang Allah Ta'ala telah jadikan perbezaan ulama' di dalam masalah fiqh ini rahmat. Dalam masalah akidah sehingga mengkafirkan orang. Dalam masalah fiqh membid'ahkan orang. Akidah mengkafirkan orang. Fiqh membid'ahkan orang. Sedangkan masalah yang dibincangkan itu masalah khilafiyah, yang di dalamnya ada rahmat. Membincangkan benda-benda yang kecil, yang telah selesai perbincangannya, diangkat jadi besar. Bukan sekadar diangkat menjadi besar sehingga orang yang tidak bersetuju itu disesatkan dengan kalimah bid'ah. Jadi, adakah kerja kamu ini mencetuskan fitnah di mana saja kamu berada? Kamu turun ke negara Arab, kamu mencetuskan fitnah. Kamu datang ke belah Asia, maka kamu mencetuskan fitnah pada orang setempat. Kamu pergi ke China, kamu mencetuskan fitnah, berlaku pergaduhan. Dan khususnya dalam masalah fiqh, yang mana di dalam ikhtilaf di dalamnya itu ada rahmat. Ikhtilaf di dalamnya ada rahmat. Dan kamu mengabaikan usuluddin dan kaedahnya yang kulli. Kamu berkata usuluddin maksud tauhid, dan kamu telah bercakap dalam usuluddin dengan perkataan-perkataan mujassimah dan musyabbihah, mengatakan bahawasanya apabila berlaku tajalli Allah, Allah itu turun di atas bukit. Memang atas bukit tu dak turunnya Allah. Ini perkataan ini salaf kalau dengar menggetarkan hati mereka. Menggetarkan hati mereka. Berani lidah itu lancar untuk mengatakan Allah itu turun. Dahlah turun atas langit, turun pula ke atas gunung, duduk atas gunung. Jadi betul ke salaf ada selalu bercakap dengan perkataan-perkataan seperti ini? Jadi salaf ni dia bila disebut mazhab salaf, kita sebut dalam bab apa? Bab fiqh. Mazhab salaf ni dia tidak ada istilah mereka ini ada suatu amalan yang khas. Contohnya kita kata, oh, mazhab salaf tidak membaca Fatihah belakang imam. Mana ada? Bila disebut mazhab salaf dalam bab fiqh, maksudnya metod mereka, manhaj mereka ketika mereka berhadapan dengan perbezaan pendapat. Itu dipanggil mazhab salaf. Seperti mana ada salaf yang mengatakan tidak perlu membaca Fatihah belakang imam. Ada juga salaf. Salaf tu maksudnya sahabat, juga mengatakan baca belakang imam. Jadi dalam masalah fiqh pun terbabas. Apabila mentakyinkan ini sahaja mazhab salaf dalam bab fiqh. Oh, mazhab salaf tak baca kunut. Mana ada orang itlakkan perkataan mazhab salaf tak baca kunut? Seperti mana ada salaf yang baca kunut, ada salaf tak baca kunut.
Seperti mana ada salaf yang mana angkat tangan ketika sembahyang, ada salaf tak angkat tangan. Jadi mazhab salaf adalah perihal bagaimana metodologi mereka dalam istimbat. Itu mazhab salaf. Metodologi yang mana menghimpunkan mereka, yang membezakan mereka dengan ahlul bidah pada zaman itu. Al-Khawarij misalnya pada zaman itu. Itu betul mazhab salaf. Jadi hanya menimbulkan fitnah. Di mana berada menimbulkan fitnah. Lancar lidah menghukum bid'ah dan sesat. Bukan sesat, kafir. Bukan saja kafir, menghalalkan darah. Bukan semua kamu. Tetapi akidah ini berpotensi membawa ke arah itu. Bukan semestinya orang yang mana mendakwa salafi itu akan menjadi seperti itu. Tapi dia berpotensi. Bukan sekadar potensi itu teori, bahkan ada praktikal yang banyak. Yang mempunyai suatu sifat mudah mengkafirkan. Sebab bila mengkafirkan, dia akan bawa kepada menghalalkan darah. Bukan teori dan tuduhan, tetapi itulah realiti yang telah berlaku dan terus berlaku. La amri, demi Allah, sumpah dengan umurku, aku bersumpahlah, maksudnya, inna man yufakkir bihadzal uslub ma huwa illa minal jahidin. Sesungguhnya orang yang mana sesungguhnya orang yang berfikir dengan metod ini, maksudnya uslub pemikirannya seperti ini. Majoriti orang pada zaman ini ahlul bid'ah, bukan orang ulama. Kalau orang awam tu bolehlah tahan, tapi itu teruk juga. Majoriti ulama adalah ahlul bid'ah. Majoriti ulama adalah tidak berada di atas akidah yang betul. Bukan ulama zaman ini saja, ulama yang terdahulu pun tidak terselamat. Tokoh-tokoh yang mana orang tidak pernah petikai akidah dia. Tapi bila kita tulis, kita tahqiq kitab Fathul Bari, kita memberi tambih, memberi amaran. Kita ambil ilmu dia, tapi kita bagi amaran akidah dia. Akidah Ibni Hajar ni ada tanda soal. Ibn Hajar Asqalani, tidak ada sesiapa yang mempertikaikan akidahnya. Maka wujud orang pada zaman ini membuat tanda soal pula pada akidah. Akidah Ibn Hajar. Dalam keadaan kamu sedar, kamu tidak ada tokoh yang boleh kamu ambil ilmu dia. Sebab itu walaupun mempersoalkan akidah Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak boleh lari daripada ilmu Ibn Hajar. Walaupun mempertikaikan akidah Imam Nawawi, tapi tak boleh lari sebab tak ada tokoh. Itu disebut tak ada tokoh. Tak ada tokoh. Kalau nak sebut nama tokoh, sama ada sebut tokoh yang masa kini ataupun tokoh dulu, dua orang je. Itulah tokoh. Itulah tokoh yang kamu anggap hebat, paling hebat. Tak ada hebat lebih daripada itu. Memang hebat pun, kan? Tetapi jangan menafikan yang lain. Mahuwa, tidaklah dia itu melainkan daripada kalangan orang jahil yang berlebihan dalam kesesatan, dan sedangkan mereka ini menyangka mereka telah buat benda yang baik. Kita ada lagi 10 minit sampai 8:30. At-tanzihu bainan nafyi wat tashbih. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس بمعناه أحد من البرية تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات. Dengar ni. Dengar ini Abu Ja'far Tahawi ini salaf. Beliau ini salaf. Cuba lihat apa yang beliau nukilkan. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi,
Ini antara ibarat dalam kitab Aqidah Tauhid yang hujung. Semalam kita ada muzakarah dengan Ustaz Ihsan, Maulana Ihsan. Satu faedah yang beliau sebut, bahawasanya ada orang yang mana mensyarahkan akidah tahawiyah, tetapi mensyarahkan dan memaksa tafsiran akidah tahawiyah itu seperti tafsiran mereka. Maka apa kata Maulana Ihsan dan nukilan daripada Syekh Said Fodah juga dalam Syarhul Kabir. Akidah tahawiyah ini, dia bukan lafaz-lafaz yang mujmal. Akidah ini tidak, cara nak terangkan akidah, kita tak terangkan dengan lafaz mujmal. Dia adalah lafaz mufassal, mubayyan, yang tidak menerima taksis, yang tidak menerima taqyid. Apa yang beliau sebut itulah, kan? Tanpa ada ihtimal itu, ihtimal ini, tak ada. Tanpa menerima tafsil, tanpa menerima taqyid. Jadi ada orang yang mana mensyarahkan akidah tahawiyah dan cuba melorongkan, maksudnya masuk kepada lorong mereka. Sebenarnya itu semua abath. Pencerobohan terhadap tafsiran kitab ini. Sedangkan konsep kitab akidah tahawiyah adalah mufassal. Apa yang beliau sebut dalam matan itulah, kan? Tanpa menerima tafsir tambahan daripada pihak kita. Tafsir tambahan tu maksudnya kita kata, oh maksud beliau begini, sebenarnya ada takdir begini. Tak ada takdir. Seperti yang disebut begitulah. Maka kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa man lam yatawaqqan nafya. Kita baca ini dengan hati yang insaf. Apa kata beliau? Dan barang siapa yang tidak berhati-hati, ataupun dan barang siapa yang tidak mengelakkan dirinya daripada nafi dan tashbih. Bila beliau sebut nafi ni, isyarat kepada mu'attilah. Isyarat kepada apa? Mu'attilah. Golongan mu'attilah ni dia nafi sifat Allah. Bila disebut nafi, maksudnya golongan mu'attilah. Dan barang siapa, nanti kat bawah ni pun ada sedikit tambahan syarah. Dan barang siapa yang tidak mengelakkan dirinya daripada menafikan sifat Allah dan menyerupakannya, telah tergelincir ia dan tidak mensasarkan dia akan penyucian, akan tanzih. Kerana sesungguhnya Tuhan kita Jalla wa'ala disifatkan dengan sifat-sifat keesaan dan disifatkan dengan sifat-sifat fardaniyah. Dua-dua makna, wahdaniyah, fardaniyah, ketunggalan. Laisa bima'nahu, tiada yang seumpamanya. Tidak ada seorang pun daripada kalangan makhluk yang semakna dengannya. Semakna dengannya tu maksudnya seumpamanya. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah. Ini hujah. Ini antara hujah kita untuk mempertahankan akidah tanzih. Tidak menisbahkan had, tidak menisbahkan ghayah, tidak menisbahkan anggota, dan tidak menisbahkan alat kepada Allah. Cuba tengok. Maha tinggi Allah daripada batasan-batasan, daripada sempadan-sempadan dan batasan-batasan dan anggota. Maha tinggi Allah daripada sempadan-sempadan dan batasan-batasan, anggota dan alat-alat. Maksudnya arkan ni merujuk pada anggota. Adawat memerlukan alat. Tidak, tengok ni lagi. Ni. Tidak
merangkumi akan dia oleh arah yang 6. Jadi Imam Ja'far Tahawi mengatakan Allah ini tidak diliputi oleh arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. La tahwihil jihatu sit, tidak meliputi akan dia oleh arah yang 6 seperti yang diucapkan oleh aliran-aliran bid'ah yang lain. Ini bukan ni kasairil mubtada'at ni. Mubtada'at ni mungkin maknanya ni adalah makhluk yang baharu. Kita tengok syarah dia. Kasairil mubtada'at. Ataupun kasairil mubtadi'at ni jamak kepada mubtadi'ah. Iaitu maksudnya wa man lam yattaqi. Lam yattaqi itu contohnya sairil mubtadi'at. Ataupun kasairil mubtada'at, maksudnya adalah apa? Seperti benda-benda yang baharu. Kita tengok apa syarah dia perkataan kasairil mubtadi'at ataupun mubtada'at. Wa hadha kalamun kulluhu fawaidu wa huwa haqiqun an yuhfadha bi lafzihi wa qad ishtaharat aqidatu at-Tahawi fi al-bilad bayna an-nas wa waqa'a al-ittifaq jumlatan ala sihhati ma fiha وأنه يمثل عقيدة أهل سنتي. وحاصل معنى هذه الفقرة على وجه الإيجاز أنه لا يجوز لنا أن ننفي معنى ثبت بالنص في حق الله تعالى. فمثلا إذا ورد في النقل أن الله سميع وكان ما يفهمه عامة الناس من ظاهر السمع هو اتصال الأمواج الصوتية بطبلة الأذن ثم انتقال موجات من خلال سائل السمعي إلى الدماغ وتفسيرها هناك، فلا يجوز أن نقول بنفي أصل هذه الكلمة بحجة أنه يلزم بها النقص، بل نحن نثبت أصلا أي مطلق أن الله سميع، وننفي أن يكون له أذن مثلا، وننفي أن يكون له عضو يحصل بواسطة السمع، بل وننفي أن يكون أصل سمع الله تعالى مثل سمعنا. فالحاصل أننا نثبت له سمعا يليق بجلاله وننزله عن صفات المخلوقين. هذا في اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد. Sekarang ini saya selalu sebut, mereka selalu mengatakan Asy'ariyah ni Jahmiyah. Jahmiyah ni Mu'attilah. Sedangkan antara yang dirad oleh Asy'ariyah ni Jahmiyah. Jahmiyah ini dia terkenal dengan akidah ta'til ataupun nafi. Jadi Syekh terangkan, tak boleh kita melakukan nafi, akidah nafi. Bagaimana tu? Ini adalah perkataan yang semuanya mempunyai faedah dan dia layak dipelihara dengan lafaznya. Jadi hafal ibarat ini di sini menyimpan berbagai faedah dan seharusnya dihafal. Yuhfaz ini dihafal lafaznya. Jadi kita hafal teks akidah Tahawiyah ini sebagai pegangan kita. Sesungguhnya telah masyhur kitab akidah Tahawi di negara-negara Islam, di kalangan orang, di kalangan manusia, di kalangan ulama, dan sesungguhnya telah berlaku ittifaq secara umumnya telah berlaku ittifaq tentang kesahihan isi kandungannya, dan kitab ini menggambarkan, menterjemahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu maknanya yumassil, menterjemahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan khulasah makna petikan ini, kesimpulan maksud bahawasanya tidak harus. Ini kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan akidah ta'til yang kita pun nafikan, Jahmiyah.
Macam mana kamu kata kami Jahmiyah, kami berat Jahmiyah? Kan? Tetapi kami tidaklah nak berlawan dengan Jahmiyah sampai jadi musyabbihah. Itu masalahnya. Jahmiyah dia nak lawan dengan musyabbihah sampai dia jadi Jahmiyah. Dia nak semua benda nak kena takwil, semua perkara nak kena nafi. Itu dipanggil ghulu, mubalaghah dalam nak rad kepada musyabbihah sampai jatuh kepada nafi terus semua. Allah mendengar pun tak ada. Tak boleh sebut pun Allah mendengar, melihat, tak boleh. Itu sebab makhluk. Jadi ketika kamu nak berhujang kami, jangan guna poin Jahmiyah ni. Kami berat, kan? Kami pun rad. Saya dah sebutkan kenapa kita tidak takwil pada perkataan Sami' dan Basir. Apa kaedahnya yang mana telah dibawa oleh Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibni Jama'ah. Kita tengok lafaz itu, dia ada ihtimal satu makna ke banyak makna. Maka tengok di sini, apa maksudnya? Secara kesimpulannya, secara ringkas, penjelasan bagi petikan ini, bahawasanya tidak harus bagi kita untuk menafikan sesuatu makna yang sabit dengan nas pada zat Allah, pada hak Allah Ta'ala. Misalnya, ini makna itu, perkataan tu, an-nafyah, apabila telah datang di dalam dalil naqli bahawasanya Allah itu mendengar, dan apa yang difahami oleh kebanyakan manusia daripada zahir perkataan mendengar, apa dia? Apa maksud perkataan mendengar? Zahirnya adalah apa? Berhubungnya gelombang suara dengan gegendang telinga manusia. Apa maksud orang itu mendengar? Orang faham apa makna mendengar? Mendengar ni gelombang akustik suara tu, bila orang bercakap kan dia keluar gelombang. Gelombang itu dia telah berhubung dengan gegendang telinga manusia. Kemudian berpindah gelombang itu daripada saluran cecair, saluran telinga sehingga ke otak, dan otak telah mentafsirkan. Otak telah tafsirkan. Maksudnya itu secara saintifik lah. Secara saintifik, dalam ilmu fisiologi, bagaimana suara itu bertindak, fonologi kan, fonologi, ilmu tentang fon, suara. Jadi gelombang sampai ke gegendang akses melalui saluran sampai ke otak, maka otak tu tafsirkan apa makna yang dia dengar. Benda itu berlaku per saat, lebih laju daripada cahaya. Itu asal makna dengar. Fala yajuzu. Jadi apa maksud kita tak boleh nafi? Tidak harus bagi kita untuk menafikan, untuk kita berkata menafikan asal kalimah ini. Ini yang Mu'attilah buat. Dia nafikan, tak boleh guna perkataan yang mendengar. Mendengar tu tak boleh guna. Apa hujah dia? Dengan hujah bahawasanya lazim daripada kalimah mendengar itu kekurangan. Bahkan kita mengisbatkan asal kalimah secara mutlak bahawasanya Allah mendengar. Allah Maha mendengar secara mutlak. Dan kita menafikan, tapi walaupun Allah mendengar, tetapi kita menafikan bahawasanya baginya ada telinga contohnya. Dan kita menafikan bahawasanya baginya zat Allah anggota yang terhasil dengan perantaraan anggota tersebut mendengar. Contohnya gegendang telinga ke, dan seumpamanya. Bahkan kita menafikan bahawasanya hakikat mendengarnya Allah, asal tu maksudnya hakikat mendengarnya Allah sama seperti mendengarnya kita. Sebab itu Syah Waliullah Dahlawi ada sebut tentang masalah sifat-sifat Allah yang lain. Apabila sifat-sifat Allah itu datang, kita kena jangan faham ibtidak dia, kena faham ghayah dia. Beliau bagi contohnya Allah itu maha lembut rahmah. Rahmah ni kan
Kalau dalam bahasa Melayu boleh terjemahkan simpati, kesian. Dia kesian ni, dia ada ibtidak. Bagaimana sifat itu tercetus dan sifat itu bawa kepada apa? Itu dia panggil ghayah. Jadi sifat-sifat Allah, kita ini Syah Waliullah Dahlawi dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Sifat-sifat Allah hendaklah kita memahaminya secara ghayah, bukan ibtidak. Sebab apa? Sifat orang kesian ni macam mana? Bila dia tengok orang baju compang-camping, maka dia akan tersentuh hati dia. Dia panggil riqqatun. Akan ada sentuhan. Tersentuhlah hati ni. Bila tersentuh, dia kesian. Daripada kesian, dia buat apa? Dia bagi baju baru contohnya. Dia bagi duit, bagi makanan ke orang tu. Itu dia panggil rayah. Bagi makanan tu dia panggil rayah. Bagi duit tu dia panggil rayah. Jadi ketika kita memahami sifat kesian Allah, jangan kita fahami dengan makna ibtidak dia. Mabda'us sifat itu. Kalau mabda'us sifat, kesian tu maksudnya tersentuh hati. Mana boleh kita tafsirkan makna kesian Allah. Allah tengok orang ni, oh tersentuh hati. Kalau kita tafsirkan dengan makna riqqah tersebut ataupun in'itaf, maka Allah boleh dikesani oleh makhluk. Ialah orang yang tersentuh. Bila dia tengok sesuatu, maksudnya benda yang dia tengok telah memberi kesan kepada dia. Sedangkan tiada sesuatu pun yang boleh memberi kesan kepada Allah. Tafsirkan dengan ghayah, bukan ibtidak. Begitulah juga dalam masalah mendengar, kita beriktikad bahawasanya asal makna mendengar yang hakikat yang manusia ini itu tak ada pada Allah. Tapi mendengar, takluk daripada mendengar tu berlaku. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Kan? Takluk mendengar. Kita belajar dalam ilmu tauhid. Takluk mendengar tu. Sebab itu dalam ilmu tauhid kita bukan bicara tentang hakikat mendengar. Tapi takluk daripada mendengar apa? Mendengar ini dia menyingkap apa? Ilmu. Takluk daripada tahu. Takluk daripada tahu adalah inkishaf maklumat. Benda yang maklumat itu tersingkap sehingga diketahui. Tapi hakikat sifat mendengar itu tidak dapat. Itu dipanggil la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham, dengan erti kata yang sebenar. Falhasil annana nusbitu lahu sam'an yaliqu bi jalalihi wa nunazzihu an sifatil makhluqin. Dan kesimpulannya, bahawasanya kita mengisbatkan baginya Allah sifat mendengar yang layak dengan Allah, dan kita mensucikannya daripada sifat-sifat makhluk. Poin ini selalu dijadikan hujah. Dia kata samalah macam kalau kamu kata sifat Allah, kenapa kamu tak nafikan sifat Allah? Kenapa tak nafikan sama? Hujah dia, urutan hujah dia, kenapa tak nafikan sama? Makhluk juga mendengar. Maka kita jawab, ya, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi Allah mendengar sam'uhu laisa ka sam'ina. Kita sebut begitu. Dia kata kalau macam tu kami pun sebut sama juga. Yaduhu la ka aidina. Apa beza sam'uhu la ka sam'ina dengan yaduhu la ka? Jadi ulama kata beza. Sama' ni adalah sifatul kamal. Sama' ni adalah sifatul kamal. Hidup, sifatul kamal. Manusia hidup, Allah hidup. Wujud, lagilah kalau wujud, kan? Dia adalah sifat. Adapun yad itu semua jawarih. Kamu telah nisbahkan jawarih pada Allah. Ain. Kalau manusia ni dia panggil zat dia lah, ain dia. Sebab itu yang kita ulang sekali lagi, bila kami tak takwil, bila ulama tidak takwil semua sifat Allah, menunjukkan Allahumma salli ala dia masalah storage. Dia masalah storage. Dia kata yang apa ni, isi storage ni dah tak cukup. Jadi nak kena delete tadi tu.
Baru masuk balik. Jadi 2.4 lah. Ini sikit lagi dah habiskan bas. Dia tak boleh berhenti tengah ni. Jadi mereka akan kata, kalau macam tu kami pun sebut benda yang sama, yadun la ka'aidina. Seperti mana kamu kata sam'un la kasam'ina, sam'un la kasam'ina, yadun la ka'aidina. Jadi kita selalu ulang hujah ini. Bila kita tidak takwil semua benda, menunjukkan kita ni takwil dengan ilmu, bukan takwil dengan bodoh. Kan? Bukan takwil bodoh. Bukan bercakap macam Jahmiyah, yang semua benda sampai melucukan pula, menafikan pula. Sehingga ulama mengatakan siapa yang menafikan sami', dia boleh jadi kufur. Faham tak kufur tu sebab apa? Sebab Allah isbatkan dalam Quran dia mendengar. Sami', lafaz itu dia isbatkan. Kita pula nafikan lafaz itu. Kalau kita menafikan lafaz itu, maknanya kita telah menafikan satu lafaz daripada Quran. Itu point yang mengatakan kafir. Sebab itu juga yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Ibanah. Bila kita kata kita mengisbatkan ain bagi Allah, maksud kita mengisbatkan, dalam Ibanah pun dijadikan hujah juga. Kita mengatakan bahawasanya istawa annahu istawa 'alal 'arsy. Jadi suka. Kita suka. Mereka suka kata, oh, tengok Imam Abu Hasan Asy'ari pun kata annahu istawa 'alal 'arsy, kan? Annahu istawa 'alal 'arsy. Betul lah. Memang innahu istawa 'alal 'arsy. Kita telah isbatkan perkataan yang Allah isbatkan. Itu yang dimaksudkan amirruha kama ja'at. Tak boleh kita nak pergi tahrif perkataan itu. Kita bincang makna bukan lafaz. Lafaz semua setuju. Lafaz itu tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Tetapi ada lafaz yang maknanya kita takyinkan secara pasti. Ada makna yang mana kita takyinkan secara zanni. Okey? Jadi kaedah dia, ingat ni kaedah dia. Ini maksudnya sama' ni dan seumpamanya ni, dia ini adalah kita akan berinteraksi dengan cara seperti ini. Iaitu apa cara dia? Kita mengisbatkan mutlak lafaz itu. Sifat itu kita isbatkan mutlaknya, bukan tafsilnya, mutlaknya. Lafaz dia sami' kepada Allah, kita isbatkan. Hakikat memang kita tidak tahu. Dan kita maknakan dia dengan makna yang mana difahami daripada makna zahir, iaitu dengar. Bilakah kita akan bertindak demikian? Bila ini kaedah dia. Hadza fil lafzi alladhi laysa lahu illa ma'nan wahidun. Ini adalah pada lafaz-lafaz yang tiada baginya melainkan satu makna. Amma, ini dalam idahud dalil kan, dah baca dah. Amma ma yahtamilu akthara min ma'nan falwajibu 'inda dhalika huwa al-bahthu 'anil ma'na al-la'iqi billahi ta'ala fanasrifu al-lafdha 'anil ma'na al-batil alladhi la yajuzu nisbatu ilayhi ta'ala wa nahmiluhu 'ala al-ma'na as-sahihi wa hadha huwa at-ta'wil. Ada pun lafaz yang mengandungi lebih daripada satu makna, maka wajib ketika itu membahaskan makna yang layak bagi Allah. Lalu kita telah memalingkan lafaz itu daripada makna yang batil, yang tidak harus menisbahkannya kepada Allah dan memaknakannya atas makna yang sahih. Itulah makna takwil. Faham tak takwil tu apa? Takwil itu maknanya sarful lafzi anil ma'na al-batil alladhi la yajuzu nisbatu ilaihi wa hamluhu 'ala al-ma'na as-sahih. Itu makna takwil. Fahadha ma yalzamuna an naf'alahu likay natawaqqa an-nafiyah. Ini baru nak tafsir perkataan Imam Tahawi tu.
Perkataan Imam Tahawi, yatawaqqan nafiyah. Bagaimana kita nak mengaplikasikan, menterjemahkan ataupun mengamalkan apa yang Imam Tahawi sebut sebagai tawaqqin nafi. Mengelakkan diri daripada melakukan nafi pada zat Allah, pada sifat Allah. Bagaimana kita nak buat? Macam yang dibaca tadi. Maka inilah perkara yang patut kita lakukan, wajib kita lakukan, supaya kita dapat menghindarkan diri daripada nafi. Ammat tashbih, bainal ifra' wa tafrid. Mu'attilah, mereka ini dipanggil muqassir, kan? Bukan muqassir, ghali, berlebihan pula. Nafi sampai habis semua nafi, kan? Yang isbat pula, isbat sampai semua isbat. Asy'ariyah di tengah-tengah. Akidah yang hak lah. Dia tak ada akidah Asy'ariyah ni, mana ada, kan? Mana ada akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, mana ada. Dia Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sama macam mazhab fiqh lah. Dia hanya pemudah cara menyusun ilmu akidah itu secara sistematik. Disusun dalilnya secara sistematik, disusun pengajiannya secara sistematik. Itu maksud mazhab Asy'ariyah, kan? Dalam perkara usul, akidah dalam bab usul. Akidah ni satu, akidah Islam. Mana ada akidah Asy'ariyah, kan? Mana ada akidah Asy'ariyah. Adapun takwil ataupun tafwid itu bukan akidah. Saya dah sebut dah semalam. Tafwid dan takwil ni adalah kaedah berinteraksi. Dia adalah perkara yang disebut, digunakan lafaz oleh Ibnu Daqiqil Id. Dia adalah apa? Mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun. Yang pentingnya apakah objektif. Kita sambung. Dia meragam lagi tu. Kita sambung dah, cukup lah tu. Dah lama dah. Kita sambung. Kalau hari ni ada, hari ni kita akan sambung lagi Idahud Dalil. Tengok waktu yang sesuai. Mungkin sebelum zuhur ke. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah, semoga Allah bantu kita semua. Jadi untuk yang pagi ini kita fahami, hadam dengan baik dan kita muzakarahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah lah hanya tempat bergantung setiap makhluk. Tidak beranak ia dan tidak diberanakkan. Tiada sesuatu yang setara dengannya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.